Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali kita kepada PDPR untuk 2 hari ini. Okey, semalam dan hari ini. So, hari ini kita akan untuk pengetahuan awak, kita akan memasuki topik pecahan. Tapi untuk hari ini cikgu akan ulang kaji balik tentang pecahan dengan mengenali pecahan secara ringkas. So, apa yang kita akan belajar? Yang pertama, ciri-ciri pecahan. Yang kedua, jenis-jenis pecahan. Yang ketiga, membaca, menyebut dan menulis pecahan. Dan yang keempat, melukis pecahan. Okey, dan hari ini cikgu akan fokus pada melukis pecahan lah, sebab dia antara yang sangat kritikal lah. Untuk kadang-kadang ramai murid yang tidak dapat melukis dengan betul. Okey, so yang pertama, pecahan dan ciri-ciri pecahan. So, pecahan adalah sebahagian. Maksud dia adalah pecahan adalah sebahagian daripada keseluruhan atau sebahagian daripada satu. Okey. So yang pertama kita nak contoh sebahagian daripada satu. Ali membeli sebuah kek, dia makan setengah ataupun 1/2 daripadanya. So, ini kek yang Ali beli. So, ini adalah satu kek keseluruhan, satu. So dia makan 1/2. So kita bahagikan kek kepada 1/2 ataupun 1/2. So yang setengah ini adalah kek yang dimakan setengah bahagian oleh Ali. So berapa yang tinggal adalah kek yang masih tinggal adalah lagi setengah bahagian. Setengah dengan setengah akan jadi 1. Itu adalah pecahan, sebahagian daripada 1. Okey. Yang kedua, pecahan dan ciri-ciri dia. Pecahan adalah sebahagian daripada keseluruhan. Contoh dia, Ali membeli 10 biji apple lah. Keseluruhan dia 10 biji apple. Dia berikan 1/2 daripadanya kepada Abu. Okey. So 10 biji apple ini adalah 10 biji apple Ali. Okey. 10 biji apple adalah keseluruhan. So diberikan 1/2 daripadanya. 1/2 cikgu dah kumpulankan siap-siap. Maksud dia ni adalah dia ada 2 kumpulan. Jadi satu tu untuk 1/2 tu adalah untuk Abu. So yang 5 biji ini adalah untuk Abu. Itu adalah sebahagian, setengah, 1/2 bahagian daripada keseluruhan biji apple diberi kepada Abu. Dan setengah bahagian lagi daripada 10 biji apple, yang tinggal adalah 5 biji. Tu. So ingat, yang pertama sebahagian daripada 1 dan sebahagian daripada keseluruhan. Okey, pecahan dan ciri-ciri pecahan. Okey, ini adalah 1/3, 2/5, 1/10, 4/9 dan 1/2. So yang atas, yang tengah membesar ni, ini adalah pengangka. Okay, jangan lupa, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil numerator. Okey, yang bawah pula yang sedang berpusing, ini adalah penyebut, denominator. Okey, tu ada dah. Awak kena ingatlah, yang atas tu pengangka, yang belakang tu penyebut. Okey. Jenis-jenis pecahan. Okey, ada 3 jenis utama pecahan. Pecahan wajar, pecahan tidak wajar, dan pecahan nombor bercampur. Okey, pecahan wajar. Pengangka, mana pengangka tadi? Yang atas lebih kecil daripada penyebut yang bawah. Okey, so kita tengok contoh dia. Okey, 1/3. Pengangka 1, penyebut 3. Contoh lain 4/5. Contoh lain 2/3. Contoh lain 13/100. Tak kira lah pecahan tu berapa besar. Kalau pengangka dia lebih kecil daripada penyebut, yang atas lebih kecil daripada yang bawah, itu adalah pecahan wajar. Bagaimana pecahan tidak wajar? Pecahan tidak wajar adalah pengangka lebih besar daripada penyebut, atas lebih besar daripada bawah. So 5/3 contoh, 39/4, 6/5, 11/3. Ini contoh-contoh pecahan tidak wajar. Bagaimana pula pecahan nombor bercampur? Pecahan nombor bercampur adalah nombor bulat yang hadir bersama pecahan wajar. Apa maksud dia? Contoh dia kita tengok.
Okey, sekarang satu ada nombor bulat satu kat depan. Ini bukan pecahan. Pecahan mesti ada per ni. Mesti ada per. Okey, 1/3. Ni adalah nombor bulat dan ini adalah pecahan. Sama juga 10 6/7. Ini adalah nombor bulat, yang 6/7 adalah pecahan. Dan 5 1/4. 5 adalah nombor bulat, 1/4 adalah pecahan. So itu adalah nombor bercampur. So tolong ingat, ini ulang gaji sahaja. Okey, membaca dan menyebut dan menulis pecahan. Jenis-jenis pecahan dia: pecahan wajar, pecahan tidak wajar, pecahan nombor bercampur. Cikgu bagi contoh yang lebih kurang lah, lebih kurang. Okey, cara membaca. So apa itu membaca? Kita tengok, kita baca dalam hati. Kita tak sebut, kita baca saja. Kita tengok, kita sebut. Okey, so apa kalau kita baca? Ini adalah 1/3. Mana 1/3? Yang tengah-tengah ni adalah per. Ingat, tolong ingat. Kalau pecahan tidak wajar, kita sebut 5/3. 5/3 senang. 5 yang tengah-tengah tu, garisan tengah-tengah tu adalah per 3. Yang bawah per 3. Okey, kalau baca nombor bercampur macam mana pula? Inilah banyak kadang ada yang tulis 5 dan 1/3. Okey, 5.1/3 pun ada. So bukan. Kalau nak tulis, kalau nak cara membaca nombor bercampur, 5, sebut je nombor bulat tu. Sebut nombor bulat berapa. Kalau 100 100, 10 10, 200 200, 33 sebut 33. Okey, sekarang yang jaga tunjuk 5 dan sebut terus pecahan dia berapa. 5 1/3. Kalau 10 depan ni, 10 1/3. 11 1/3. Baca tu, mata baca. Okey, cara menyebut, sebut apa yang kita baca. Kita baca tadi apa? 1/3. So kita sebut dalam kelas. Kalau cikgu suruh sebut 1/3. Sebutlah pecahan tu 1/3 cikgu. Macam tu. Kalau 5/3, 5/3 cikgu. Kalau sebut nombor bercampur 5 1/3. Kalau 11 1/3, 11 1/3. Jangan sebut 11 dan 1/3. Tidak. Okey, tu salah. Sebut 5 1/3. Okey, cara menulis, tulis apa yang kita sebut. Macam tadi, baca apa yang kita lihat. Kalau nak sebut apa yang kita baca. Cara menulis, tulis apa yang kita sebut. Apa yang kita cakap tu kita tulis. Macam tu lah juga kita tulis nombor bulat ke, tu kita tulis. Okey. So 1/3. Kita sebut 1/3, kita tulis 1/3. Kita sebut 5/3, kita tulis 5/3. Kita sebut 5 1/3, tulis 5 1/3. Senang kan? Ingat, per 3, 5/3, 1/3. Sama je lebih kurang cara membaca, cara menyebut dan cara menulis. Apa yang awak lihat, apa yang awak sebut dan apa yang awak tulis sama. Okay, dia tidak beza. Okey, tolong ingat cara membaca, menyebut dan menulis. Okey, melukis pecahan dengan betul. Okey, contoh lukis pecahan 1/4. Okey, ini kebanyakan bukan semua, tapi ada yang tersilap. Saya tak nak rugi kalau contoh ada penilaian murid tidak buat, rugilah. Okey. So yang pertama, lukis satu raja yang mempunyai bahagian seperti dinyatakan pada penyebut. Mana-mana bentuk yang ada bahagian dia ikut penyebut. Kalau penyebut ni 4, kita kena lukis raja ada 4 bahagian dalamnya. Contoh awak nak lukis bulat, lukis bulat. Nak petak. Okey, so cikgu tulis, senang lah, cikgu tulis petak terus. Petak cikgu bagi kepada 4 bahagian yang sama. Ingat, pastikan setiap bahagian perlulah mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Okey, awak tak boleh buat contoh awak buat sini ada garisan, garisan ni kecil sikit, petak ni besar sikit, petak ni kecil pula, betul besar belah sini, tak boleh. Dia kena sama. 4 bahagian perlulah sama. Okey, seterusnya apa kena buat? Warna atau lorikkan mana-mana bahagian yang menunjukkan bilangan bahagian seperti yang ditunjukkan pada pengangka yang atas. So kita warna atau lorikkan. So saya warna. So yang ini 1, sebab kita nak 1 je.
So bahagian tadi 4, 1, 2, 3, 4. Okey, bahagian ada 4 bahagian, 1, 2, 3, 4. Penyebut 4 sama 4. Lorik yang kita lorik adalah 1, 1. Okey, 1 kita lorik. Okey, contoh dalam buku matematik macam mana? Buku tulis matematik. Ni cikgu dah buat kat sebelah ni, buku contoh untuk matematik, buku petak-petak. So contoh yang pertama awak boleh buat macam ni bentuk dia. Yang penting tak ada masalah. Yang penting ada 4 bahagian yang sama. Ingat penyebut buat pecahan kita lukis ikut penyebut. Kalau ada buku petak-petak senang. Dan kita pastikan bentuk dia sama, 1, 2, 3, 4. Lorik 1. Lorik 1, so dapatlah 1/4. Contoh kedua. Okey, cikgu buat susunan macam ni. Tak ada masalah. Yang penting petak dia sama, saiz dia sama, bentuk dia sama. Janganlah ada petak, ada bulat, ada segitiga, tak boleh lah. So kita sama, bersambung. Okey, ini adalah satu bentuk rajah yang ada 4 bahagian, 1, 2, 3, 4. Penyebut dia 4. Dan kita lorik 1. So 1/4. Mudah betul? Yes, senang je. Okey, melukis pecahan dengan betul. Yang kedua, contoh lukiskan pecahan 2/3. So cikgu lukis satu rajah yang mempunyai bahagian yang dinyatakan pada penyebut. Penyebut dia adalah 3. So nampak satu rajah segitiga, cikgu bagi kepada 3 bahagian. Sebab dia nak 3. Kalau 4, cikgu kena bagi kepada 4 bahagian yang sama. Sekarang kita bagi kepada 3 yang sama, 1, 2, 3. Yang kedua, pastikan setiap bentuk dan saiz adalah sama. So sama. Okey, warnakan atau lorikkan mana-mana bahagian yang menunjukkan bilangan seperti yang ditunjukkan pada pengangka. Pengangka kita suruh berapa? Suruh lorik berapa? 2. So kita lorik 2. So 2/3. Senang kan? Senang. Okey. So dalam buku matematik macam mana nak kena buat? Yang pertama contoh ada satu contoh je cikgu boleh bagi. Okey, buatlah petak. Cikgu kata yang penting sama bentuk. So ada 3. So penyebut 3, cikgu buat 3 petak. 3 ambil 3 petak. Okey, ini satu rajah yang ada 3 petak yang sama. So 3 bahagian yang sama. So cikgu lorik 2. So 2/3. Settle. Okey, melukis pecahan dengan betul lagi. Melukiskan pecahan 5/6. So 5/6, lukis satu rajah yang mempunyai bahagian yang dinyatakan pada penyebut. So ada 6 bahagian. So 6 bahagian. So ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saiz dia sama, bentuk dia pun sama. Okey, warnakan bahagian mengikut pengangka. So 5 kita warnakan 5. Sap 5. Okey, contoh ni contoh bentuk yang sama. Kalau dalam buku petak-petak, jangan pening-pening kepala nak buat bulatan, nak buat segitiga. Buat yang senang. Okey, contoh yang pertama 5/6. Okey, berapa? Kita pilih 6 kotak. So kita buat 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So satu rajah ni, satu gambar ni ada 6 bahagian. Ada 6 bahagian dalam dia. Ada 6 petak dalam dia. Okey, so kita lorik 5 pengangka. 1, 2, 3, 4, 5. So 5/6. Contoh kedua, nak buat step panjang. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni adalah satu rajah. Satu rajah yang ada 6 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita lorikkan berapa? 5. So kita lorikkan 5. So dapatlah 5/6. Senang, betul? Okey, contoh lukisan pecahan tidak wajar 3/2. Jangan bimbang, tak susah sebenarnya. Okey, yang pertama ikut je langkah-langkah yang cikgu bagi. Lukis satu rajah yang mempunyai bahagian seperti yang dinyatakan pada penyebut. Ni ada berapa? 2. So kita lukis satu rajah yang ada 2 bahagian. Betul tak? Betul. Okey, yang kedua, lorikkan pada bahagian tersebut mengikut pengangka 3. So 3. So kita lorik 2 bahagian. Setelah lorik 2 bahagian, terdapat satu bahagian lagi
yang belum berlorik, sebab jumlah pengangka adalah 3. So kalau kat sini ni ada 2 bahagian, so kita cuma lorik 2 je, betul, tak cukup lagi 1 untuk 3. So oleh kerana tidak cukup, buat lagi 1. Lukis semula rajah yang sama dan bahagian yang sama, ada 2 bahagian, kemudian lorikkan baki bahagian yang belum dilorik, dijadikan jumlah pengangka kepada 3 bahagian. So kita lukis rajah yang sama, betul, sama, ada 2 bahagian, betul, 2 bahagian, 2 penyebut, 2 bahagian. So kita nak lorik kita nak lorik tadi 3 untuk pengangka. So 1, 2 dah, so baki dia 1, so kita lorik 1. So ini adalah 1, 2, 3 per 2. Okey, so 3 per 2. So ini adalah, maksud bulatan ni adalah dia adalah rajah yang sama dan penyebut dia adalah 2, iaitu 2 bahagian. Ini bukan kira 4 bahagian, ini adalah 2 bahagian. Rajah yang sama dia ada 2 bahagian. Satu rajah ni ada 2 bahagian, satu ni ada 2 bahagian. So dia adalah 2. Dan yang berlorik 1, 2, 3, 3 yang berlorik. Bagaimana dalam buku petak-petak? Senang. Yang pertama, lukislah satu bentuk yang ada 2 bahagian, lorikkan 2. Okey, kita kurang lagi 1 yang kena lorik, buat gambar rajah yang sama. Buat bentuk yang sama atas bawah, warna purple dengan warna purple ni, nak garisan dia, bentuk yang sama, bahagian yang sama, ada 2 bahagian. So kita nak lorik berapa? 3. Ni kita dah lorik 2, 1, 2, so kita lorik lagi 1, 3. Selesai. Okey, contoh 5/3. Yang pertama, lukis rajah seperti yang dinyatakan penyebut. Okey, penyebut nak satu rajah yang ada 3 bahagian. Ni satu rajah ada 3 bahagian, 1, 2, 3 bahagian yang sama, jangan berbeza. Tolong ingat, sama saiz, sama bentuk. Okey, lorikkan pada bahagian tersebut mengikut pengangka. So lorik 1, kita lorik 3 lah, sebab tak muat, penyebut dia 3, kita lorik 3 saja. So ada lagi berapa? 2 lagi, terdapat 2 lagi bahagian yang belum berlorik, sebab jumlah pengangka adalah 5, sepatutnya kat sini 5. Okey, so kita buat lagi 1. Lukis semula rajah yang sama dengan yang atas dan bahagian yang sama, kemudian lorikkan baki bahagian yang belum dilorik untuk menjadikan jumlah pengangka yang perlu dilorik adalah 5 bahagian. So kita lukis rajah yang sama seperti di atas, copy je. So ada 3 bahagian, satu rajah ni ada 3 bahagian. So kita lorik berapa? 2 baki dia untuk cukupkan 5. So berapa yang kita lorik? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 bahagian yang kita lorik. Okey, so 5/3 kat sini, betul tak? 5/3 kita semak. So 2 bentuk ini menyatakan 3 bahagian, 1, 2, 3. Betul? Bentuk yang kedua pun 1, 2, 3 bahagian. So dia adalah sama, 3 penyebut. Okey, lorik pula, kita nak lorik 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 5. So 5 kita lorik. So 5/3. Dalam buku petak-petak samalah buat. Okey, 3. Lorik 3. So ada baki 2 lagi. Buat bentuk yang sama di bawah dia, selang satu kotak, buat satu bentuk yang sama di bawah dia. Buat ada 3 bahagian, lorik, nak cukupkan 5 tu, lorik 2. So lorik 2. So dapatlah 5/3. Okey, bagaimana nak lukis pecahan nombor bercampur? Okey, 1/2. So lukis satu rajah pecahan yang mempunyai bahagian seperti yang dinyatakan pada penyebut. Okey, satu pecahan kita nak buat, lukis satu rajah yang ada 2 bahagian. So satu rajah ada 2 bahagian. Nampak? Kita ikut penyebut. So lorikkan pada bahagian tersebut ikut pengangka. Mana pengangka dia berapa? 1. So lorik 1. Settle. Okey. Untuk nombor bulat atau nombor yang besar ni, nombor bulat, sila lukiskan rajah yang sama tanpa bahagiannya, kemudian lorik ke semua gambar tersebut. Sama saiz, sama petak ni, rajah ada sama, tapi pembahagi dia tak ada. Mana bahagian 2 bahagian tu tak ada. So kita lorik. Yang penting sama saiz. Itu menunjukkan 1, dan ini adalah menunjukkan pecahan 1/2. So betul atau tidak? Semak.
Ini adalah pecahan 1/2. 1/2. Okey. So, yang ini adalah pengangka 1 dan ini adalah nombor bulat 1/2. Dalam buku petak-petak, buatlah macam saya lukis. Buat berapa ikut penyebut dia. Buat pecahan dulu 1/2. Buat 2 dulu, buat 2 bahagian, lorikkan 1. Okey, untuk 1 ni, okey, buat bawah dia pula sama. Jangan terlebih terkurang, buat bentuk yang sama. Tanpa tengah-tengah tu, tanpa pembahagi. So, lepas tu loriklah semua. So, dapatlah 1/2. Gitu senang kan. Seterusnya melukis pecahan dengan betul. Yang kita tengok contoh lukisan pecahan 2 1/4. Okey, yang pertama lukis satu rajah yang mempunyai bahagian seperti yang dinyatakan penyebut. Penyebut yang bawah ni, yang besar ni tak ada penyebut. Yang bawah ni 4. So, lukis satu petak, jadi lukis satu gambar bentuk diamond yang ada 4 bahagian. Okey, 1 2 3 4. Ada 4 bahagian. Okey. Yang kedua, lorik pada bahagian tersebut ikut pengangka. So, kat sini pengangka 1, so kita lorik satu bahagian. Okey. Lepas tu, untuk nombor bulat, so nombor bulat tu 2. Tolong besar, sila rujuk gambar, sila lukis gambar seperti gambar yang pertama, bentuk yang pertama, rajah yang pertama, ikut bilangan dia. Okey, jika ada 2 nombor bulat, kita dulu lukis 2 gambar ni, 1 dan 2, bentuk yang sama diamond, bentuk yang sama tanpa bahagian. Kemudian cikgu lorik. So, kita dapat pecahan 1/4. Ini adalah pecahan 1/4. Ini adalah pecahan 1/4. 2 ni adalah ni bentuk yang sama dengan 1/4 tadi, sama dengan pecahan dia. So, kita dapat ada 3 bentuk tapi ada 1 pecahan dan 2 nombor bulat. So, kalau dalam buku petak-petak, buatlah 4 bahagian sebab kita nak satu rajah yang ada 4 bahagian. So, ni ada satu rajah ada 4 bahagian. So, kita lorik 1 je. Ni yang pecahan ingat ni yang pecahan. Untuk nombor bulat dia nak 2. So, kita lukis satu rajah bahagian yang sama, satu rajah yang sama tanpa bahagian ni, tanpa pembahagi ni. So, 1 2. So, kita lukis 2. So, lepas tu kita lorik dua-dua. So, kita dapatlah 2 1 2 2 1/4. Senang. Okey. So, kalau ada pertanyaan, nanti boleh WhatsApp cikgu ataupun jumpa di kelas pada keesokan harinya. Okey. So, tugasan, sila lukis gambar rajah. Untuk setiap pecahan berikut ada 7 pecahan yang cikgu berikan. Cikgu minta awak lukis dalam buku matematik 1 yang ada pada awak. Okey, kalau tak ada, lukis dalam buku nota. Nanti esok kita akan tengok dalam kelas sama-sama. Okey. So, itu saja. So, belajar matematik bukan hanya melihat dan mendengar. Belajar matematik dengan membuat. Learning mathematics is doing mathematics. So, awak kena buat. Belajar matematik memang kena buat, bukan hanya tengok sahaja. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan kita jumpa pada hari Selasa. Okey, so selamat berpuasa. Bye.